Petikan Alkitab untuk khotbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 7 dan 1 Yohanes 3 ayat 9. Kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. Sesiapa yang lahir daripada Allah tidak akan berbuat dosa berterusan, kerana benih Allah ada dalam dirinya. Oleh sebab dia lahir daripada Allah, dia tidak mungkin berbuat dosa berterusan. 샬롬 성가대의 찬양과 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua orang yang saleh dari gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Ini adalah penjelasan yang ke-29 tentang kitab Kejadian. Mulai hari ini saya akan memberitahu anda tentang benih kehidupan yang dimasukkan oleh Tuhan ke dalam manusia. Penjelasan ini seharusnya disampaikan ketika kita sampai pada bahagian dalam Kejadian di mana Tuhan menciptakan manusia. Namun itu oleh sebab hari ini memberikan manfaat kepada anda apabila anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, saya menyampaikan penjelasan ini pada waktu ini. Jika anda mendengar dengan teliti, anda akan mendapati bahawa tidak sukar untuk menerima berkat dan tidak sukar untuk menerima kesembuhan. Walaupun anda lumpuh, jika anda benar-benar mendengar firman dan mencapai tahap yang dikehendaki oleh Tuhan, Dia akan menyembuhkan anda. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus agar anda sentiasa menjalani kehidupan yang sihat, aktif dan diberkati dalam segala hal melalui khotbah ini. Kejadian 2 ayat 7 menyatakan, kemudian Tuhan Allah mengambil sedikit tanah dan membentuk manusia, lalu membuskan nafas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya, maka hiduplah manusia itu. Betapa misterinya Tuhan menciptakan manusia daripada tanah dan menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam hidungnya. Lalu manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ayat ini menggambarkan saat ketika Tuhan Bapa menciptakan manusia yang pertama, Adam. Izinkan saya menerangkan secara ringkas prosesnya. Ketika Tuhan membentukkan setiap bahagian manusia daripada tanah, tanah itu berubah menjadi tubuh manusia. Hal ini dapat terjadi kerana cahaya asal terus keluar daripada tangan Tuhan ketika Dia membentukkan manusia daripada tanah. Ketika Dia membentukkan kepala daripada tanah, kepala itu bukan lagi sekadar umpalan tanah, tetapi menjadi kepala yang sempurna. Begitu juga ketika Dia membentukkan batang tubuh daripada tanah, batang tubuh itu menjadi batang tubuh manusia yang utuh. Keadaan yang sama berlaku dengan bahagian lain tubuh manusia. Oleh itu sebelum Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, Adam sudah mempunyai bentuk seorang manusia yang sempurna. Namun begitu dia belum mempunyai kehidupan. Secara kiasan, tubuh Adam pada ketika itu adalah seperti tubuh setelah roh dan jiwa meninggalkannya. Ketika seseorang meninggal, iaitu ketika jiwa meninggalkannya, ia disebut sebagai tubuh atau mayat. Tubuh tetap sama, tetapi sebaik saja jiwa meninggalkannya, bahagian dalam tubuh mulai rosak dan hancur. Kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam, lalu dia menjadi makhluk hidup. Jantungnya mula berdenyut, darah mula beredar, dan semua sel dalam tubuhnya hidup dan mula berfungsi. Otaknya mula bekerja. Dia dapat melihat dan mendengar, dan dia juga dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Sekarang, apakah nafas hidup ini yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam hidung Adam? Anda dapat menemukan fungsi nafas hidup ini dalam Yehezkiel bab 37. Meskipun perkara itu dilihat dalam suatu visi, prinsip rohani adalah sama.
그리고 생기가 그들에게 들어가게 하자 그들이 Tuhan 살아 meletakkan urat pada tulang 일어났지요. kering, menumbuhkan daging kembali pada tulang, dan menutupi tulang dengan kulit. 살아날 때도 Ketika Tuhan, 생기가 들어가서 ketika Tuhan 역사합니다. menghembuskan nafas ke dalamnya, 계시록 11장 tulang-tulang kering itu 11절에 hidup kembali. 죽은 지 Bahkan 3일 dua saksi yang menjadi 후에 martir selama masa 하나님께로부터 kesusahan 7 생기가 tahun 저희 속에 kembali 들어가매 hidup. Nafas hidup 저희가 masuk dan 발로 bekerja. 일어서니 Wahyu 11 ayat 11 구경하는 menyatakan, 자들이 크게 setelah 3 두려워하더라 hari setengah, nafas daripada Allah memberikan hidup memasuki mereka. Mereka pun bangkit sehingga semua orang melihat mereka sangat ketakutan. 근본임을 알 수가 Seperti yang anda 있습니다. lihat, nafas hidup ialah asas 그러면 dalam 과연 이 menghasilkan kerja 생기가 kehidupan. 무엇일까요? Oleh itu, apakah sebenarnya 근본의 nafas hidup 하나님은 ini? 소리를 먹으면 Saya sebelum ini 빛의 telah 형태로 menjelaskan bahawa Tuhan yang asal wujud di ruang asal dalam bentuk cahaya mengandungi suara atau bunyi. 인간 Untuk 경작을 위해 pemumpukan manusia, 영적의 dia 정점에 menyatu di 응집하셨고 puncak alam rohani dan membahagikan dirinya menjadi Tuhan Trinity. 하나의 근본의 빛에서 두 개의 빛이 Dari 나와서 satu cahaya asal, 총 세 개의 빛이 dua lagi 되어 cahaya keluar. 각각 Dia 형상을 menjadi 3 cahaya 이뤘습니다. semuanya. Dan 바로 setiap cahaya 삼위일체 mengambil 하나님이 bentuk 되신 tertentu. 것입니다. Dengan cara ini, Tuhan 삼위일체 yang asal 하나님께서 menjadi Tuhan 형상을 Trinity. 이루셨다 해도 그 근본은 Meskipun Tuhan Trinity 소리를 mengambil 머금은 bentuk tertentu, 근본의 asasnya tetaplah 빛이지요. cahaya asal yang mengandungi suara. 그런데 근본의 빛에는 무한한 Cahaya 능력과 asal ini 지혜가 mengandungi kuasa 담겨 dan hikmat 있습니다. yang tidak terbatas. 이처럼 근본의 빛에 담긴 Kuasa Tuhan yang 하나님의 terkandung dalam cahaya 능력이 asal ini 바로 bekerja sebagai 생기로 nafas hidup. 역사하는 것입니다. 성도 여러분, 지난 시간에 하나님께서는 Saudara dan saudari yang saya 한 kasihi, 사람은 모든 dalam khutbah yang 유전 sebelumnya, 정보를 saya telah memberitahu 세포 anda 핵을 bahawa Tuhan memasukkan DNA에 semua maklumat 담아두셨다 genetik ke 했습니다. dalam DNA, dalam nukleus sel. 그리고 세포 핵의 DNA를 Saya juga membandingkan DNA dalam nukleus dengan pengeluaran di kilang automatik. 자동화 생산 라인에서는 전원 Sekali anda 스위치만 menghidupkan 올리면 switch di kilang, jalur pengeluaran 생산품이 otomatik di kilang akan 만들어져 menghasilkan 나옵니다. produk. 하나님께서 아담을 흙으로 빚으신 Keadaan di 상태는 mana Tuhan membentukkan Adam daripada tanah liat adalah seperti melengkapkan peralatan otomatik di kilang yang disebut tubuh manusia. 그리고 생기를 불어 넣으셨다는 Tindakan Tuhan 의미는 menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung Adam adalah seperti menghidupkan switch. 기계에 생명을 주는 것이 전기라면 Jika 인체에 elektrik memberikan 생명을 kehidupan 주는 kepada 것은 mesin, maka 생기입니다. nafas hidup memberikan kehidupan kepada tubuh 여러분 manusia. TV도 이제 전원을 꺼버리면 Jika anda mematikan 화면에 TV, 아무것도 안 나오잖아요. tidak 소리도 akan 아무것도 ada 안 apa-apa 나오고. yang muncul pada 전원 screen. 스위치를 누르면 켜면 Ketika anda menekan switch 화면이 kuasa 나오고 dan 소리가 menghidupkannya, 나오고 사람 움직이는 screen 모든 menjadi 것들이 terang, 나오죠. memberikan suara, dan orang dalam video terlihat. 바로 전원 스위치를 켰다고 하는 거는 바로 인체 Tuhan 생명을 menciptakan 주는 Adam 그 daripada tanah 생기와 dan 같은 kuasa Tuhan 원리다 이 말이에요. dimasukkan ke dalam nukleus sel 하나님께서 yang 흙으로 merupakan 빚으신 fokus kehidupan di dalam 아담의 tubuh 몸에서 Adam. 가장 중심이 되는 Ketika nafas kehidupan yang merupakan kuasa asas 하나님의 Tuhan 근본된 능력인 masuk ke dalam 생기가 Adam, 들어가자 dia hidup dan mula 아담은 bergerak. 살아 움직이기 시작을 했습니다. 여러분 지금 설명할 이런 과정을 잘 이해를 해야 돼요. Semua 그래서 orang, 다음 주 Anda 그다음 perlu memahami 설명까지 proses ini 완전히 dengan 여러분 baik. 이해를 하셔야 됩니다. Hanya dengan cara ini, apa yang anda dengar sekarang akan menjadi kemampuan anda. Dan ketika menyelesaikan masalah, anda akan dapat menjawab, oh, saya dapat melakukannya begini. Anda dapat menerapkannya untuk membantu jiwa-jiwa dan anggota jemaah yang sedang menderita. Tuhan memanggil Adam yang ke dalamnya Tuhan memasukkan nafas hidup sebagai roh yang hidup. Jika ada roh yang hidup, tentu ada yang mati, bukan? Sekarang saya akan berbicara tentang roh yang hidup. 흙으로 지어진 유구 몸을 지녔지만 Meskipun Adam mempunyai tubuh jasmani yang terbuat daripada tanah, kuasa asas Tuhan telah diberikan kepadanya, lalu dia menjadi makhluk rohani yang abadi. 여러분이 참 의심이 많은 사람은 아니, 흙으로 어떻게 이렇게 인체 뭐 이렇게 만들어 가지고 Orang yang was-was mungkin bertanya, bagaimanakah kamu menciptakan tubuh manusia daripada tanah liat dan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya, sehingga darah beredar dan tubuh bergerak seperti ini? Inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. 그러면 사람은 어떻게 TV를 만들어내고 자동차를 움직이고 Manusia mempunyai 합니까? kemampuan untuk menciptakan TV dan kereta. 기존의 사람도 Manusia yang merupakan makhluk ciptaan.
bahkan menciptakan pelbagai perkara. 흙보다도 더 단단한 세부치 뭐 구리 다 이런 걸로 Kita mencairkan besi untuk membuat skala galen daripada jam tangan kecil hingga peralatan elektronik hingga kereta. Jadi apakah yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan? 하나의 쇳덩이가 Manusia yang diciptakan oleh Tuhan juga melakukan hal ini. Jadi apakah yang mustahil bagi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta? 부속 들어가가지고 이렇게 되지 않습니까? 그리고 이제 생기 즉 전원을 넣으면 뭐 하여튼 이렇게 하면 움직이는 뭐 자동차도 되고 불도 들어오고 온갖 것 작동이 다 되지 않습니까? 피조물인 사람도 쇳덩이 단단한 쇳덩이 가지고도 굽어서 이렇게 만드는데 하물며 하나님께서 뭘 못하시냐 이 말이에요. 하나님이 창조한 사람도 이렇게 하는데 Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Sang 창조주 하나님이 Pencipta. 뭘 못하시냐 이 말이에요. 여러분 그것도 그래요. 흙을 가지고 빚어서 청자도 나오고 백자도 나오고 수천만 원짜리 이런 그릇도 나오지 Berapa 않습니까? banyak jenis bejana yang berbeza dibuat oleh manusia daripada tanah 그래서 liat? 그런 걸 연상해 보시면 Dahulu kala, 하나님이시니 manusia 뭘 membuat 못하실까? selado dan 할수 porselin 있는 putih 것이란 yang 말이에요. bernilai ribuan dolar. 하나님께서는 Itulah 생명인 sebabnya Tuhan 아담을 dapat melakukan 영에 apa-apa 속한 sahaja. 둘째 하늘의 Tuhan 에덴 membawa Adam, 동산으로 makhluk hidup, 이끌어 ke dalam taman 들이셨습니다. Eden di langit kedua yang 아담은 termasuk 하나님의 dalam alam 말씀에 따라서 rohani. 에덴 동산에서 생육하고 Menurut 번성했습니다. firman Tuhan, Adam beranak cucu dan keturunan yang bertambah banyak. Tuhan menciptakan Adam daripada tanah di bumi ini, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, lalu membawanya ke taman Eden di langit kedua. Seperti Adam diangkat dari bumi ke langit kedua, kita juga akan diangkat ke syurga. Seperti Tuhan Yesus yang juga diangkat ke dalam awan. 에덴 동안 생육하고 번성했습니다. 즉 많은 자녀를 낳았다는 사실입니다. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, Adam mempunyai banyak anak di tanah Eden, bertambah banyak keturunannya dan memerintah. Nafas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan ke dalam Adam secara automatik diwariskan kepada keturunan Adam yang dilahirkan di taman Eden. 이 생기가 에덴으로 낳은 아담의 후손들에게 Nafas hidup yang dihembuskan oleh Tuhan terus diwariskan kepada keturunan Adam. Setiap kali Adam mempunyai anak, Tuhan tidak menghembuskan nafas hidup ke dalam mereka, tapi nafas hidup itu diwariskan secara automatik semasa kelahiran. Ketika membuat kereta, anda hanya perlu menyiapkan jalur pengeluaran, menekan suis dan semuanya dihasilkan secara automatik. Bukankah begitu? Benih kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ini tercipta secara spontan ketika sperma seorang lelaki dan ovum seorang wanita bergabung untuk menghasilkan kehidupan. Oleh itu, semua keturunan Adam di taman Eden ialah roh yang hidup. Orang di Eden ialah roh yang hidup. Oleh sebab keturunan Adam yang berada di taman Eden ialah roh yang hidup, mereka dipengaruhi oleh nafas hidup sepanjang hidup mereka. Ketika bahagian tubuh mereka berkembang dan membesar, nukleus yang menghasilkan setiap bahagian tubuh mereka hanya menghasilkan yang terbaik berkat nafas hidup itu. Tidak ada kesilapan dalam pembelahan sel dan tiada masalah genetik akibatnya. Oleh itu, di taman Eden tidak ada bayi yang cacat atau lemah yang dilahirkan, melainkan hanya bayi yang sihat yang dilahirkan. Selain itu, oleh sebab mereka berada di bawah pengaruh nafas hidup, mereka membesar dengan baik dan mereka sihat. Oleh itu, lelaki di taman Eden semuanya tinggi dan tampan. Mereka semuanya nampak menarik dan tampan. Lelaki mempunyai tubuh yang kuat. Sebagai orang dewasa, ketinggian mereka sekurang-kurangnya 175 cm, hampir 2 meter. Wanita sedikit lebih rendah daripada lelaki.
머리카락은 황금빛의 금발을 Baik lelaki 하고 maupun wanita 있지요. masing-masing mempunyai kulit putih 남자의 susu 머리카락 dan rambut 길이는 mereka berwarna 목선 perang 끝 부분에 keemasan. 닿을 Rambut 정도까지 lelaki tumbuh 자라면 hingga ke tengkuk 여자는 그 dan rambut 두 wanita 배까지 tumbuh 2 kali 자랍니다. lebih panjang daripada rambut lelaki. 머리카락도 이 정도까지 자라면 Setelah rambut 더 mencapai 이상 panjang 자라지 ini, 않고 rambut 그 mereka berhenti 상태를 bertumbuh dan 유지하지요. panjangnya kekal sama. 남자들은 수염이 나지 Lelaki tidak 않습니다. mempunyai kumis atau janggut. Kulit dan rambut mereka berkilauan. 머리카락에서는 윤기가 Penampilan 나며 mereka sempurna dari hujung rambut hingga hujung kaki. 발끝까지 하나 Rupa mereka 흠 tiada 잡을 데 없이 celah. 완벽한 모습을 하고 있습니다. Kulit dan rambut mereka bersinar 피부에서도 윤기가 나고 dan mereka mempunyai 머리카락에서 penampilan yang 윤기가 sempurna 나고 dari kepala hingga ke kaki. 머리끝부터 발끝까지 하나 흠 잡을 데 없이 완벽한 모습을 하고 있다 이 말입니다. 이 땅에서는 이제 남자는 수염이 Lelaki di bumi 나는데 ini mempunyai janggut, tetapi lelaki di Taman Eden tidak mempunyai janggut. 면도로 깎을 수도 없고 좀 자라가지고 또 있을 필요도 없잖아요. 그러니까 아예 나질 않는 이런 Di dalam 불필요한 dunia 건 나질 rohani, 않는다 이 말이에요. perkara yang tidak perlu tidak diciptakan. Jadi mereka mempunyai wajah yang sangat 그래서 bersih. 언뜻 보면 모두가 비슷하다는 느낌이 Pada 들 pandangan pertama, 정도입니다. mereka semua mungkin kelihatan 물론 serupa. 개인차는 조금씩 있지만 Sudah tentu, 모든 사람이 perbezaan individu 최상의 memang wujud 형질을 antara mereka. 갖지요. Tetapi mereka semua 에덴 tetap 동산을 memiliki 사람들은 sifat 태어나서 yang terbaik. 청년의 때를 조금 더 Manusia di 지날 Taman Eden 때까지 terus membesar 성장합니다. sehingga mereka melewati usia orang muda. 그리고 어느 시점이 되면 성장이 Pada suatu 멈추는데 titik mereka berhenti membesar dan selepas itu tubuh mereka tidak lagi menua dan mereka hidup dalam keadaan tersebut. 살게 됩니다. 이는 생기 곧 하나님의 근본된 Hal 능력이 ini mungkin kerana 몸을 kuasa asal 근본적으로 Tuhan 조절하는 mempunyai 세포 kawalan ke 핵을 atas nukleus yang secara 지배하고 asas 다스리기 mengatur tubuh. 때문입니다. 다시 말씀드립니다. 이 생기 Izinkan saya 곧 menerangkannya 하나님의 sekali 근본된 lagi. 능력 Kuasa asas 몸을 Tuhan 근본적으로 menguasai dan mengawal 조절하는 nukleus yang 지배하고 mengatur 다스리기 tubuh orang di 때문이라 이 Taman 말이에요. Eden. 몸을 근본적으로 조절하는 세포 Namun 핵을 begitu keadaan 지배하고 berubah setelah 다스린다 이 Adam 말이에요. dan Hawa melakukan dosa. 그런데 아담과 하와가 범죄한 후에는 상황이 달라졌습니다. 하나님께서는 아담과 Tuhan menarik 하와에게서 kembali nafas hidup daripada Adam dan Hawa 버리시고 dan menghantar mereka 첫째 ke bumi 하늘에 ini 속한 yang 이 tergolong 땅으로 dalam 내어 langit pertama. 보내십니다. 이게 성경에 보면 쫓겨나죠. 에덴 동산을 Dalam 쫓겨납니다. Alkitab, mereka diusir keluar dari Taman Eden. 아담과 하와가 이 땅에 왔을 때는 Apabila 생기가 Adam dan 아주 Hawa datang ke 조금 bumi ini, 흔적 mereka 정도밖에 hanya 남지 mempunyai 않은 sedikit saja 상태였습니다. nafas hidup yang tertinggal. 이 생기를 Hanya 불어넣은 kesan 힘을 yang samar 거둬버리시고 yang tertinggal. 그리고 조금 흔적 정도밖에 남지 Nafas 않은 hidup yang 상태로 dihembuskan oleh 됐단 Tuhan 말이에요. ke dalam tubuh mereka telah diambil kembali dan hanya tinggal kesannya di dalam diri mereka. Jika Tuhan mengambil nafas hidup itu kembali sepenuhnya, keturunan mereka di bumi ini tidak akan mampu mencari Tuhan. Oleh itu, nafas hidup itu kekal dalam bentuk benih kecil di dalam nukleus yang merupakan bahagian paling penting dan pusat bagi tubuh. Inilah yang dipanggil benih kehidupan. Oleh sebab Adam dan Hawa mempunyai benih kehidupan, mereka mampu mengingati kehidupan mereka di Taman Eden dan mencari serta mempercayai Tuhan. Namun begitu mengikut arus badani, mereka menjadi tua. Setelah mereka turun ke bumi ini, mereka hidup selama 930 tahun. Dan akhirnya tubuh mereka menemui kematian. Namun begitu, oleh sebab kebanyakan nafas hidup telah diambil kembali, ketika mereka hidup mengikut arus badani di dalam ruang fizikal, mereka menjadi tua dan akhirnya mati. 육의 흐름을 따라 살게 되니 점차 노화되다가 결국은 죽게 된 것입니다. 그래도 이 땅에서 930세를 살았다는 Walau 것은 bagaimanapun, hidup selama 930 tahun di bumi ini adalah sangat lama berbanding dengan jangka hayat manusia pada hari ini. Secara umumnya, jangka hayat manusia sangat lama sebelum banjir Nuh. Hal ini demikian kerana cahaya asas yang mana Tuhan mengelilingi bumi pada hari pertama penciptaan kekal sehingga banjir Nuh. Selain itu, kejahatan tidak berleluasa pada permulaan pemupukan manusia
dan hati manusia 따라서 secara relatif 당신은 adalah 노화가 baik. 된다 해도 Oleh 그 itu, walaupun 속도가 manusia menjadi tua, 지금보다 훨씬 kadar penuaan mereka 느렸다는 jauh lebih 사실입니다. perlahan berbanding dengan hari ini. 성도 여러분, 에덴 Saudara dan 동산에서는 saudari yang saya 아담과 kasihi, 하와의 saya telah menjelaskan 후손들에게 bahawa 생기가 nafas 자연히 hidup diwarisi secara 전달됐다 semula jadi 했습니다. oleh keturunan Adam dan Hawa di 그런데 Taman 이 Eden. 땅에서 아담과 하와가 나온 Namun begitu, 후손들은 keturunan Adam dan Hawa di 부모에게서 bumi ini 생명의 씨를 tidak menerima benih kehidupan 전달받지를 daripada ibu 못합니다. bapa mereka. 이에 하나님께서는 아이가 잉태되면 Atas sebab ini, 6개월째 Tuhan 되었을 때 memberikan roh 영을 kepada 주십니다. bayi pada bulan 그래서 ke-6 영을 주신다 이 kandungan. 말이에요. 에덴 동산은 뭐 영을 주시고 Oleh 그런 게 itu, bayi 없어요. yang dikandungkan di bumi ini menerima roh yang diberikan oleh Tuhan. 이렇게 Benih 이어져 kehidupan 나오니까. diwarisi oleh bayi di Eden secara 근데 이 otomatik. 땅에서는 이제 Tetapi roh perlu diberikan 그렇게 oleh 되질 Tuhan 못하기 kepada 때문에 bayi di bumi ini. 하나님이 6개월 잉태돼서 6개월째가 되면 이 영을 주시는 것이라 이 말입니다. 영 안에 생명의 씨를 담아서 Tuhan meletakkan benih 태아 kehidupan di 몸에서 dalam roh 가장 dan 중심이 되는 menanamkannya di 세포 dalam 핵 안에 nukleus sel 심어 yang merupakan 주시지요. bahagian paling pusat dalam tubuh 영안이 janin. 열려 보면 이 생명의 씨 안에서 Apabila anda 푸른 membuka 빛이 나는 mata 것을 rohani 알 anda, 수가 anda 있습니다. dapat melihat bahawa benih itu 전도서 bersinar 3장 biru. 11절에 하나님이 모든 Pengkhotbah 것을 3 ayat 지으시되 11 menyatakan, 때를 따라 Dia 아름답게 menjadikan segala sesuatu 하셨고 indah pada 또 waktunya, 사람에게 malah 영혼을 Dia 사모하는 meletakkan 마음을 keabadian 주셨느니라. dalam hati mereka. 영혼을 사모하는 Namun 마음을 begitu manusia tidak dapat 주셨다. mengalami 즉, pekerjaan yang 영혼을 dilakukan 주셨기 oleh Allah 영혼을 dari awal 사모하는 hingga 마음이 akhir. 있게 되는 거예요. 그러나 하나님의 하시는 이 일의 시종을 사람으로 측량할 수 없게 하셨도다 했습니다. 사람에게 Manusia mempunyai hati yang mendambakan keabadian kerana Tuhan telah memberi mereka roh, yakni hati yang mendambakan keabadian. Dia juga telah meletakkan keabadian dalam hati mereka. Hal ini bermaksud bahawa Tuhan memberi setiap orang benih kehidupan. Oleh sebab orang menerima roh di mana benih kehidupan terkandung, berbeza dengan haiwan, mereka dapat secara sama-sama merasakan kewujudan kehidupan selepas mati. Mereka mencari Tuhan, Sang Pencipta mutlak. Mereka juga mendambakan syurga. Jika mereka tidak menemui Tuhan, benih kehidupan itu kekal sebagai benih dan mereka tidak melihat sebarang tanda kehidupan. Hal ini sama seperti jika benih tumbuhan tidak bercambah, benih itu hanya menjadi benih mati. Tidak kira berapa lama tahun berlalu, jika persekiraan sesuatu tidak wujud, benih hanya kekal sebagai benih mati. Kemungkinan benih itu kekal sebagai benih selama beribu-ribu tahun. Setelah persekiraan sesuai disediakan, benih itu akan bercambah dan bertumbuh. Namun begitu, tidak semua benih bercambah. Mengikut jenis benih, jangka hayat benih adalah berbeza. Apabila tempoh itu berlalu, benih mati. Walaupun jangka hayat belum berakhir, kemungkinan daya hidup benih akan hilang akibat sebab luaran. 이런 씨들은 아무리 좋은 환경을 만들어 주어도 싹이 트지 않는 것을 볼 수가 있지요. Tidak kira betapa baiknya persekiraan yang disediakan, benih tidak bercambah. Orang yang mengusahakan ladang mungkin tahu perkara ini. Walaupun anda meletakkan banyak benih padi ke dalam air, tidak semua daripada benih itu akan bercambah. Secara umum, jangka hayat benih padi hanya 2 hingga 3 tahun. Oleh itu, jika anda meletakkan benih padi berusia 4 atau 5 tahun ke dalam air, benih itu tidak akan bercambah. Untuk benih padi bercambah, jumlah air, suhu dan udara yang sesuai juga perlu disediakan. Dengan cara ini, persekitaran rohani yang sesuai diperlukan untuk benih kehidupan yang ditanam oleh Tuhan ke dalam manusia untuk bercambah. Setiap orang dilahirkan dengan benih kehidupan, tetapi ada orang yang mati tanpa benih kehidupan mereka bercambah. Manakala ada orang yang benih kehidupannya bercambah pada tahap tertentu. Selain itu, pertumbuhan benih kehidupan berbeza-beza, bergantung pada persekitaran rohani dan usaha setiap orang. Seperti orang yang telah bercambah tetapi sedikit berhenti tumbuh, dan orang yang terus bertumbuh sehingga mencapai saiz penuh. 또 가족증 있지 않습니까? 예수를 찾지도 않고 영접치도 않고 성령 받지 않고 돌아가시는 분들이 그런 분들이 싹을 틔우질 못했다 이 말이에요.
Terdapat banyak situasi yang berbeza antara anda. Ada ahli keluarga anda yang mati tanpa benih kehidupan mereka bercambah. Mereka tidak mencari dan menerima Yesus Kristus, jadi mereka tidak menerima Roh Kudus yang menyebabkan benih bercambah dan bertumbuh. Namun begitu anda ialah orang yang benih kehidupannya telah bercambah. Namun begitu tidak semua benih anda bercambah dengan baik. Ada benih yang telah berhenti tumbuh. 조금 자라다 멈춘 사람도 여기 있는 것이고요. 왜? 그만 육체 일을 해버리므로 싹이 더 자라지 못하는 거예요. 육체 일을 사망이 Jika anda melakukan perbuatan badani, benih itu tidak lagi akan bertumbuh. 믿음이 성장하지 못하고 Selain itu, jika anda terlibat dalam perbuatan badani yang membawa kepada kematian, benih itu akan berhenti tumbuh dan iman anda juga akan berhenti daripada 그 bertumbuh. 다음에 어떻게 되겠어요? 점점 자라지 못하니까 Jika keadaan itu berterusan, 수밖에 없는 거죠. benih itu akhirnya akan 그런 mati. 사람도 여기 있고 계속 자라서 온전한 분량까지 이룬 사람 등 Sebaliknya, 계속 자라서 믿음의 2단계, 3단계, 3단계 ketika benih itu terus bertumbuh, iman anda bertumbuh secara berterusan. Ada orang di gereja ini yang telah memasuki tahap iman roh dan sedang menuju tahap iman roh penuh. Sekarang, apakah persekitaran yang baik di mana benih kehidupan dapat bercambah dan bertumbuh? Saya telah mengatakan bahawa Tuhan mengambil bahagian kecil daripada cahaya asal yang mengandungi kuasa Tuhan dan menanamkannya dalam tubuh manusia. Oleh itu, sifat asal benih kehidupan ialah roh, kebaikan, kebenaran dan cahaya. 그러므로 생명의 씨의 근본 속성은 영이요, 선이요, 진리요, 빛이지요. Sifat benih kehidupan ialah roh, kebaikan, kebenaran dan cahaya. 따라서 사람의 Oleh itu, hati yang baik menjadi 선할수록 persekitaran yang baik untuk benih 생명의 kehidupan 씨가 bercambah. 싹을 틔우게 좋은 환경이 됩니다. Dengan kata lain, 생명의 씨가 hati yang 싹을 baik menjadi 틔우게 keadaan 좋은 yang baik 환경이 untuk 뭐냐? benih kehidupan 사람의 bertumbuh. 마음이 선할수록 Secara ringkasnya, dilahirkan semula Roh Kudus bermaksud bahawa benih 생명의 씨가 kehidupan mula 싹이 튼다는 bercambah. 것은 결국 성령으로 거듭나는 것입니다. 그런데 성령으로 거듭나기 Namun begitu, 위해서는 anda mesti 먼저 menerima Yesus Kristus dan menerima 그리스도를 pengampunan dosa 영접하여 anda terlebih 죄사함을 dahulu 받아야죠. untuk dilahirkan semula 그래서 oleh Roh 죄사함을 먼저 Kudus. 받아야 되는 거예요. 마음이 선할수록 Anda 복음을 mesti 들으면 menerima pengampunan 더 bagi 쉽게 dosa 믿고 terlebih dahulu. 받아들입니다. 이 마음이 선한 Orang yang 사람들은 berhati baik percaya dan menerima Injil dengan lebih cepat. 이 믿을 만한 Orang yang 증거들을 berhati 보여주고 baik akan 대주면 percaya jika anda menunjukkan 믿게 bukti 되는 yang 거예요. dapat 아, 정말 dipercayai. 그런가? 마음의 문을 열고 Mereka membuka 그러려고 hati 하는 mereka 거예요. dengan dan mengakui dengan 그러니까 mengatakan, 예수님의 십자가 구속의 oh, 섭리 itu 자체가 memang benar. 선과 사랑의 결정체이기 Ketentuan 때문에 penebusan oleh Yesus melalui salib sendiri 근본 merupakan 하나님의 kebaikan dan 권세인 kasih. 예수님께서 죄인들을 예수스 구원하시기 위해 육신을 입고 이 땅에 오셨습니다. Yang 아무런 merupakan 죄가 makhluk asal 없으심에도 daripada Tuhan 저주받은 자처럼 나무에 datang ke 달렸고 bumi dalam bentuk manusia 포도를 untuk menyelamatkan orang yang berdosa. 주셨지요. Walaupun Yesus tidak berdosa, 진정 dia 마음에 digantunkan 손이 di atas kayu 조금이라도 salib 있는 seperti orang 사람이라면 이처럼 yang terkutuk 자신을 dan mencurahkan 온전히 darahnya yang 희생하신 berharga dengan sepenuhnya. 예수님의 Sesiapa yang 선과 benar-benar 사랑에 mempunyai kebaikan dalam hati 감동을 mereka akan 받게 됩니다. tersentuh oleh kebaikan dan kasih 여러분 Yesus yang 선하다 berkorban 하면 sepenuhnya. 하나님이 누구시고 우리에게 정자와 Orang yang 나아가 berhati 시도 baik 주신 belajar tentang 생명 Tuhan 주신 분이고 dan berbicara 영원 mengenai 주신 benih 분이고 kehidupan seperti ini. 독생자 Apabila 아들까지 mereka mengetahui bahawa Tuhan memberikan anak yang 십자가에 tunggal sebagai 이렇게 perdamaian bagi 암묵적으로 kita, 드리게 해서 우리 mereka 죄를 mempercayainya dan 대신해 tidak 구원해 mengatakan, 주신 것을 설명하는데 에이, bagaimana perkara seperti itu boleh berlaku? 그런 게 어딨냐고 한다든가 하겠어요? Tambahan pula apabila mereka melihat kuasa dan keajaiban Tuhan serta menunjukkan bahawa semua makhluk daripada manusia hingga haiwan mempunyai struktur wajah yang sama dan mengatakan bahawa Tuhan ialah Sang Pencipta, mereka berkata, Amin. 그 선한 사람들 구원받게 되는 거예요. Itulah sebabnya orang yang baik mendapat keselamatan. Apabila orang yang baik tidak mengenali Yesus, mereka diselamatkan oleh penghakiman hati nurani mereka. Apabila orang yang baik mendengar Injil seperti ini, mereka bertaubat dan menerima Yesus Kristus sebagai pengalamat mereka, mengakui bahawa mereka orang yang berdosa dan menerima Roh Kudus sebagai anugerah. 그리고 우리 구세주를 영접을 하게 되죠. 그럴 때 하나님이 성령을 선물로 우리 안에 주신다 이 말입니다. 이러한 사람에게 아버지 하나님께서는 성령을 선물로 보내주십니다.
Seperti yang dinyatakan dalam kisah Rasul-Rasul 2 ayat 38. Bertaubatlah dan hendaklah setiap orang daripada kamu dibaptiskan atas nama Yesus Kristus supaya dosa-dosamu diampuni dan kamu akan menerima pemberian Roh Kudus. 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 Oleh itu, pertaubatan harus sentiasa menjadi perkara yang pertama setelah menerima Yesus Kristus sebagai pengalaman. 항상 회개가 먼저인 거예요. Hanya dengan itu, anda akan menerima Roh Kudus sebagai 예수가 anugerah. 구세주를 알았기 때문에 회개를 하는 거예요. 난 죄인입니다 하고. 그리고 주님이 우리 구세주입니다 하고 마음으로 Setelah 영접할 menerima 때 Roh Kudus, 성령을 anda menerima 주시면 pengampunan dosa dan nama anda akan ditulis dalam kitab 그래서 orang 죄 hidup 사함을 di 받게 syurga. 되는 거죠. 이제 하나님이 하늘 나라 생명책에 내 이름이 기록되는 겁니다. 몇 년, 몇 월, 며칠 어디에서 Dia ialah anak Tuhan menerima Yesus pada tahun, bulan dan hari tertentu. Dia ialah anak perempuan Tuhan yang dicatatkan dalam kitab orang hidup. 하나님의 아버지가 되는 거고. Mulai saat itu Tuhan 하나님의 menjadi 아들이요 딸이 되는 bapa 거라. anda dan anda menjadi anaknya. 그러면 그때부터 하나님의 아들답게 딸답게 또 살아가야 Anda 되는 juga harus 것이라는 hidup 거예요. seperti 정말 anaknya. 회개하고 주님을 영접했다고 하면 구세주를 영접했다면 Mulai saat 이제는 itu 하나님의 아들답게 anda mesti 딸답게 melaksanakan 살아가야 tugas 하는 sebagai 것이라는 anaknya 거예요. dan layak 때문에 menjadi anak yang 하나님이 sejati. 싫어하시는 원수마귀 주관하에 있는 세상을 짝하고 사랑하며 살아가는 게 아니라 이 말이에요. 세례를 받고 Anda 제사를 tidak boleh 받으라. hidup dengan 그리하면 sesuka hati anda 성령을 dan melakukan 선물로 perkara-perkara yang disukai 받으리라. oleh syaitan dan iblis. Oleh itu ayat ini menyatakan, 어떻게 성령을 선물로 dibaptiskan 받는지 supaya dosa-dosamu 기록이 있죠. diampunkan. 이렇게 임한 Kamu akan 성령께서 menerima 바로 pemberian Roh 생명의 Kudus. 씨앗을 틔워주십니다. 이 성령을 왜 하나님 보내주신 거예요? Hal ini menjelaskan cara menerima Roh 우리 Kudus. 생명의 씨의 Roh Kudus yang 싹을 datang dengan cara ini 틔워주신다. mencabarkan 제 benih 생명의 kehidupan 씨가 di 있기는 dalam 그대로 diri 있다 이 anda. 말이에요. Inilah sebabnya mengapa Tuhan mengutus Roh Kudus kepada kita. 이 생명의 씨를 Roh Kudus datang kepada 성령이 benih 오셔서 yang kita terima selepas 6 bulan janin di dalam rahim ibu dan menjadikan benih itu bercambah 그동안은 dan 딱딱한 bertumbuh. 껍질에 쌓여서 마치 죽은 것처럼 가만히 있었던 생명의 Benih 씨가 kehidupan yang sebelumnya 이제 terbungkus 생명 활동을 di dalam kulit yang 시작하게 keras dan 됩니다. seolah-olah mati, ini mula melakukan 요한복음 3장 aktiviti 6절 kehidupan. 후반절에서는 Mengenai hal ini, bahagian kedua Yohanes 3 ayat 6 menyatakan, yang dilahirkan roh ialah roh. Dengan cara ini, Roh Kudus membantu kita meninggalkan dosa dan mengubah hati kita kepada kebenaran dan menjadikan kita dilahirkan semula pada setiap hari, mengubah kita menjadi manusia rohani. Oleh itu, bagaimana benih kehidupan dapat dihidupkan pada zaman perjanjian lama sebelum kedatangan Roh Kudus? Orang pada zaman perjanjian lama diselamatkan dengan mentaati hukum. Pada ketika ini, orang dianggap sebagai orang benar jika mereka mentaati firman Tuhan dalam tindakan mereka. Jika mereka mentaati dan mengamalkan firman Tuhan, Tuhan menganggap mereka benar dan menghidupkan benih kehidupan mereka. Oleh itu, Henok, Elia, Musa, Abraham, dan lain-lain ialah orang yang telah mencapai roh penuh. Mereka tidak hidup dalam zaman Roh Kudus, tapi mereka memasuki roh penuh. Jika anda membaca Alkitab, anda akan melihat bahawa Henok, Elia, Musa dan Abraham sama sekali tidak mempunyai kejahatan. Mereka hanya mengasihi orang dengan hati yang baik. 이렇게 출애굽할 때 이후로 또 아브라함 등 어떤 악이 없지 않습니까? 어떤 악의 모습이 조금도 없죠. 항상 선 자체, 사랑 자체였죠. Pada zaman perjanjian baru, orang menerima pengampunan dosa melalui darah Yesus dan menjadi benar. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka. Oleh sebab Yesus menumpahkan darahnya, kita menerima pengampunan dosa dan menjadi benar. Itulah sebabnya Roh Kudus dapat tinggal di dalam diri kita. 육체의 사람은 창세기 1장에 육체의 사람은 영원히 하나님이 함께하지 않는다고 말씀했어요. 육체의 사람. Bab 1 Kejadian juga menyatakan bahawa Tuhan tidak akan bersama manusia badani selama-lamanya. Tetapi sekarang, orang telah menerima Yesus sebagai penyelamat mereka, menerima pengampunan dosa mereka, dan menjadi anak-anak Tuhan, bukan lagi manusia badani.
이게 Roh 이제 Kudus 육체의 telah 삶이 diberikan 아니기 kepada mereka 때문에 untuk menghidupkan kehidupan 성령으로 rohani 함께 하시는 mereka. 거예요. 이렇게 함께 하시도록 예수가 십자가에 못 박혀 우리 하나님과 우리 사이 죄를 대속하기 위한 화목제물이 되어 주신 것이고요. Oleh itu Yesus menyerahkan dirinya sebagai pendamaian untuk 마음속에 들어오신 menghubungkan Tuhan 성령께서 dan Roh Kudus dengan 생명의 kita 씨를 깨워 dan Roh Kudus 주셨지요. bersama kita. Sebab saja Roh Kudus masuk ke dalam hati orang, 반대로 구약 dia 시대는 menghidupkan 율법을 benih 행함으로 kehidupan. 의롭다 Sebaliknya 인정받은 pada zaman 사람은 perjanjian lama, 생명의 Tuhan 씨를 hidupkan benih kehidupan dari dua 외부에서 manusia 일깨워 yang dianggap 주셨던 benar 것입니다. oleh tindakannya mematuhi 복음을 hukum. 듣지 못해서 양심 심판을 통해 Ada orang yang belum pernah 구원받은 mendengar 사람들도 Injil dan 있지요. diselamatkan melalui 이런 penghakiman 사람들은 그 hati nurani. 양심이 매우 Hati 선합니다. nurani orang ini diisi dengan 선한 kebaikan. 양심이 영의 마음은 아니지만 Walaupun hati nurani 이르는 yang 선한 baik bukanlah hati 양심이 rohani, 하나님께서 주신 ia 영이 berfungsi sebagai 활동할 asas 수 yang baik 있는 untuk roh yang 좋은 diberikan oleh Tuhan 바탕이 untuk 되지요. beroperasi. Tidak kira apapun zamannya, 신약이든 sama ada 구약이든 perjanjian lama 어느 atau 시대를 perjanjian baru, 무람하고 결국 생명의 씨가 adalah baik 담긴 jika fikiran anda 영이 diisi dengan 활동하기 kebaikan 위해서는 dan kebenaran 마음 sebanyak yang 바탕에 mungkin. 선과 진리가 많아야 하는 것입니다. Walau bagaimanapun fikiran manusia lebih rumit daripada yang anda sangka. 그런데 사람의 마음에는 여러 가지 요소가 복합적으로 담겨 있습니다. 선도 있고 악도 Terdapat 있으며 kebaikan dan kejahatan dan fikiran setiap orang berbeza-beza kerana bahagian-bahagian penting yang dirasi daripada ibu bapa mereka. 다르죠. 그런데 모든 사람에게는 자유의지가 Namun 있습니다. begitu, setiap orang 자기 mempunyai 스스로 kehendak 선한 bebas. 것을 보고 Jika 듣고 anda dengan sendiri 인정시키면 melihat, mendengar dan memilih 선한 perkara-perkara yang 마음 baik, 가까이 할 수가 anda 있고 dapat membentuk hati yang baik. 악한 Dan 것을 semakin 보고 banyak anda 듣고 memilih perkara-perkara yang jahat, 인정시키면 그만큼 마음 semakin 바탕이 jahat hati 해지죠. anda. 그러니까 하나님 말씀은 육신의 정욕, Firman Tuhan memberitahu kita untuk meninggalkan nafsu badani, nafsu mata dan keangkuhan hidup. 하나님께로 온 게 아니다. Perkara-perkara ini bukan daripada Tuhan. 그러니까 안목의 정욕 Oleh 버리라는 itu 거 Tuhan 하지 menyuruh 말라는 kita 거예요. meninggalkan nafsu mata dan tidak memilih 악한 거, atau melihat perkara yang jahat 안목, atau 어떤 berhawa 나쁜 nafsu. 거를 내가 입력시킬 수 있는 진리가 아닌 비진리 거는 보지 말라는 거예요. 그래서 악한 것을 보고 듣고 입력시키면 그만큼 Namun 마음 begitu, 바탕이 약해지고요. semakin 따라서 anda 어느 melihatnya 누구도 dan membuat 나는 pilihan, 마음 semakin 바탕이 jahat 좋지 hati 못해서 anda. 하나님을 Oleh 만나지 itu tiada siapa yang dapat 못했습니다라고 memberikan 변명할 alasan 수 dengan 없는 mengatakan, 것입니다. 왜 자기 saya 스스로가 tidak 악하게 bertemu Tuhan 만들었으니까요. kerana saya dilahirkan dengan hati yang jahat. 참고로 생명의 씨가 튀어진 다음에는 Mengapa? 반드시 Kerana dia 자라가야 sendiri 합니다. menjadikan dirinya jahat melalui 튀어졌다. kehendak 그러면 bebasnya 자라가야 sendiri. 한다 이 말이에요. 식물은 싹이 Saudara dan 트면 saudari 물과 sekalian, setelah 햇빛을 benih kehidupan 계속 bercambah, 공급해 ia mesti 줘야 bertumbuh. 자라지요. Hal ini adalah alamiah. 실제로 생명의 Apabila 씨도 tumbuhan 성령으로 bercambah, 싹튼 ia perlu 다음에는 berterusan disiram dengan 영적인 air 물과 빛을 dan mendapatkan 계속 cahaya matahari 공급받아야 untuk 자랍니다. bertumbuh. Begitu juga 꼭 setelah benih 하나님의 kehidupan 말씀을 bercampur oleh Roh 영으로 Kudus, 양식 삼아야 ia mesti berterusan 그 menerima 사람의 air 영이 rohani dan cahaya 성장할 untuk 수가 berkembang. 있습니다. Dengan kata lain, roh seseorang hanya 성령이 dapat 도우시고 bertumbuh apabila 우리 orang 영이 itu menerima 성장할 firman 수가 Tuhan 있는 sebagai 거예요. makanan rohani. Dengan 하나님께서 bantuan Roh 생명의 Kudus, roh 씨를 kita dapat 영 bertumbuh. 안에 Tuhan meletakkan 담아서 benih kehidupan 사람 di dalam 몸의 roh dan 중심되는 menanamkannya 핵 di dalam 속에 teras tubuh 심어 manusia. 주셨다 했지요. Apabila benih kehidupan mula 그래서 aktif, 생명의 roh yang 씨가 meliputi 깨어나서 benih kehidupan mula 생명 berkembang. 활동을 시작하면 생명의 씨를 감싸고 있는 영이 성장합니다. Benih tumbuhan akan mati apabila ia tidak dibekalkan dengan air, bukan? Begitu 그런데 juga benih 식물의 kehidupan 씨가 bukan 싹을 saja akan 틔웠다 berhenti 해도 daripada 물을 bertumbuh, 주지 않으면 tapi 죽고 juga tidak 말지요. dapat mengekalkan hidupnya jika tidak 이처럼 bekalkan dengan 생명의 air 씨도 싹을 rohani. 키운 후에 영적인 물을 공급받지 Oleh itu 못하면 Yesus berkata dalam Yohanes 성장하지 6 못할 ayat 뿐만 아니라 53, 생명을 유지하기도 어렵습니다. 그래서 요한복음 6장 53절에 예수께서 Sesungguhnya 이르시되 aku berkata 내가 kepadamu, 진실로 jika kamu 진실로 tidak makan tubuh anak 너희에게 manusia dan minum 이르노니 darahnya, 인자의 살을 kamu tidak 먹지 mempunyai 아니하고 hidup dalam dirimu. 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라 말씀하신 거예요. 생명이 없다면 Dengan kata lain, anda mesti sentiasa mendengar firman Tuhan, menjadikannya sebagai pengetahuan, menanamkannya ke dalam hati anda, dan bertindak dengan iman. Kemudian anda harus hidup menurut firman-Nya, supaya kehidupan dapat bertumbuh di dalam diri anda. 마음에 심고 그리고 믿음으로 행해 나가야 그 말씀대로 살아가는 행함이 있어야 내 안에 생명이 자라게 된다 이 말. 그래서 아까 튀운 생명이 Oleh 이게 itu, 이제 benih yang 자라게 bercampur 된다 이 oleh Roh 말입니다. Kudus perlu 점점 terus 자라나야 bertumbuh. 된다 이 말이에요. Ia mesti terus bertumbuh tanpa 계속 henti. 자라가야 된다 이 말이에요. Hal ini sama seperti tubuh manusia yang bertumbuh secara berterusan sehingga usia 25 tahun. 계속
20한 5세까지 자라가야 된다 이 말. 자라가지 Walau 못하면 bagaimanapun, jika seseorang berhenti daripada bertumbuh pada pertengahan, 불구돼 dia 버리잖아요. akan terpantut. 계속 자라야 되는 거예요. 지식도 쌓아야 되고. 그래서 학교 Anak-anak perlu mengumpulkan pengetahuan. 계속 Itulah 자라야 sebabnya mereka pergi ke sekolah untuk belajar dan terus bertumbuh. 오장 육부가 발달하고 자라 나가요. Mereka menjadi lebih tinggi sehingga mencapai had tertentu dan terus bertumbuh sehingga awal 20-an atau pertengahan 20-an. 자, 영적으로 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마시는 것은 무엇입니까? Apakah maksudnya untuk makan daging anak manusia dan minum darahnya dalam pengertian rohani? Maksudnya ialah kita memasukkan firman Tuhan yang merupakan air rohani ke dalam hati kita dan hidup dalam cahaya. Apabila air rohani dan cahaya memasuki hati, roh dalam hati dapat bertumbuh. Sekarang 1 Yohanes 3 ayat 9 menyatakan, sesiapa yang lahir daripada Allah tidak akan membuat dosa berterusan kerana benih Allah ada dalam dirinya. Ayat ini menyatakan bahawa sesiapa yang lahir daripada Allah, dengan kata lain, orang yang menerima keselamatan melalui Yesus Kristus tidak akan melakukan dosa dalam cara hidupnya kerana benih Tuhan ada di dalam mereka. Selepas benih kehidupan yang ditanam oleh Tuhan dihidupkan, hidupnya dapat dikekalkan dengan berterusan membekalkan air rohani, yakni firman Tuhan. 하나님께서 난 자들, 곧 예수 그리스도로 인해 구원받은 사람들은 죄를 지어서는 안 Namun 됨을 begitu, jika anda 말씀합니다. berdosa lagi dan melakukan dosa yang tidak dapat diampunkan, hal ini sama seperti sekali lagi membunuh benih yang bercambah. Sebagai contoh, jika anda meletakkan tumbuhan yang bertumbuh dengan baik dalam bilik gelap dan tidak menyiramnya, ia akan mati, bukan? Begitu juga, walaupun selepas anda menerima Roh Kudus, jika anda sengaja melakukan dosa, akhirnya hidup itu akan hilang lagi. Oleh itu, firman Tuhan memberitahu kita supaya tidak memadamkan kemarakan api Roh Kudus. Kemarakan api Roh Kudus dapat dipadamkan. Kita perlu mengisi diri kita dengan Roh Kudus dengan hidup menurut firman. Tapi ada orang yang memadamkannya dengan melakukan dosa. 하나님 말씀은 말하고 있죠. 성령을 소멸되기 때문에 말하는 거예요. 소멸치 말라고. 성령 받았는데 이제 생명씨를 살려야 되는데 오히려 죽이고 있다. 이런 죄를 지음으로 죽이고 있다. 그래서 우리 예수님께서도 Oleh itu, Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21, tidak semua orang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan syurga, tapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di syurga. Anda mesti melakukan kehendak Tuhan. Jika anda tidak melakukannya, semuanya sia-sia. Anda tidak akan dapat masuk ke syurga. Saya berharap agar anda mendengar firman ini dengan teliti dan memahami cara menyelesaikan masalah anda. Apa yang perlu anda lakukan untuk mendapat kesembuhan, bagaimana meruntuhkan tembok dosa, bagaimana menumbuhkan benih kehidupan, diisi dengan Roh Kudus dan memasuki tahap roh.